Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din ma'alimna ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma aftah 'alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wazidna 'ilman nafi'an wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terbahagianya manusia itu kepada orang yang menyedari, orang yang sedar dari dirinya sendiri. Maksudnya adalah orang yang melihat diri dia lalu mengajar dirinya siapa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu aku tidak melihat. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memuliakan anak-anak Adam. Perenggan yang bawah tu. Apa maksud di sini? Kita masih lagi berkaitan dengan akal. Ada manusia yang dia berakal, cuma dia tidak sedar diri dia siapa. Tapi yang terbaik adalah dia ada akal. Akal dia berfungsi waras dan dia mengenal dirinya siapa. Dan kita memang sangat-sangat perlu mengetahui bahawasanya diri kita perlu kita kenal. Sebab dia sudah usul dalam tasawuf, barang siapa mengenal diri dia, barulah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya untuk sampai kepada ma'rifatullah, maka wasilah dia adalah ma'rifatul makhluk, mengenal makhluk. Dan daripada sekalian makhluk, lalu yang dilihat adalah diri dia, sebab dia paling mulia. Kita tidak memuliakan diri kita, tapi Allah yang memuliakannya. Walaupun itu, setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam, ada juga yang tak berminat dengan kemuliaan daripada Allah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian dia kembali bawa diri dia kepada asfala safilin, tempat yang hina-dina. Maksud hina-dina adalah tidak berminat Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Dia akan jadi hina. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad karramna bani Adam? Pada rohnya mulia. Rohnya ma'rifatullah. Kan kita dah baca alastu bi rabbikum, semua roh jawab qalu bala syahidana. Benar, Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Semua roh berjanji. Semua roh itu berjanji mereka tidak akan sembah mereka Allah. Perjanjian roh. Tapi apabila ada jasad, maka mereka itu memutuskan wa yaqta'una ma amara Allah. Mereka telah memutuskan apa yang diperintah oleh Allah pada perjanjian roh dulu. Tapi mereka masih mempunyai akal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala biarkan akal mereka? Agar satu hari nanti akal mereka kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal, menyedari dirinya itu siapa. Sebab kita dah baca makhluk yang paling istimewa adalah manusia. Sebab manusia masuk syurga. Nabi Muhammad manusia, kekasih Allah nombor satu manusia. Lalu kita manusia, baru satu pengajian, belum masuk lagi fungsi pada manusia. Maka kita lihat bangunan cakar langit, kenderaan, teknologi, tak ada satu pun daripada akalnya haiwan. Jin pun tidak. Pernah kita bercakap, berdialog dengan jin, kita tanya, wahai jin, kau tahu tak teknologi macam manusia? Mereka kata tak tahu. Kami tidak mempunyai kemahiran, bahkan akal kami tak pergi kepada teknologi seperti mana teknologi kamu. Teknologi manusia tidak dikuasai oleh para jin. Bahkan dalam surah Sahabat Allah Subhanahu wa taala menyebut jin tidak tahu perkara ghaib. Kita yang tahu daripada Allah, Rasul, tapi jin tak tahu. Seperti mana contoh,
Kalau ada seseorang tengah terbaring, dia dah mati, kita tahu dia dah mati. Tapi jin tak tahu dia dah mati. Seperti mana Nabi Sulaiman alaihi wassalam, dia dah wafat di atas kursi dia, pegang tongkat. Jin tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat dah. Sebab Nabi Sulaiman dia seorang Nabi Rasul, keadaan dia wafat sama macam dia hidup. Matanya terbuka, dia memandang itu, tubuh dia itu tidak pucat, tidak sejuk, macam orang mati, macam orang hidup. Seorang Nabi Rasul. Dia tengok selama 100 tahun, itu ulama tafsir. Sebab dia cerita Al-Quran, bagaimana dah nak tahu bahawa Nabi Sulaiman dah wafat. Tongkat yang dipegang itu, tempat dia berterikat, telah dimakan anak-anak. Nabi Sulaiman jatuh. Dan rupanya bukan sekadar jin, manusia pun tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat hari itu. Sampai begitu. Tapi jin nombor satu dia tak tahu, teknologi dia tak tahu. Habis yang UFO tu semua bukan jin juga. Itu pun tidak boleh dibenarkan sebenarnya. Sebab kita menemui di Rusia ada saja orang buat kapal terbang yang bulat tu. Mereka boleh buat. Lepas tu mereka pun terbang. Kita pun kata UFO Alien Workshop. Waktu saya belajar dulu, alien lepas tu ada workshop pula gitu. Macam-macam. Kita pergi workshop tak pernah jumpa alien. Jadi itu akal manusia yang tak sedar diri, itu yang berlaku. Tapi bila kita sedar diri kita siapa, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Al-Ghazali, orang yang menyadari dari dirinya sendiri dan mengerti. Kalau ikut pada Arabiahnya, mengerti di sini adalah adanya ma'rifah. Dia kenal, dia tahu. Seperti mana air yang ada warna dengan air yang tidak ada warna, dia tahu, dia kenal air apa ini. Itu maksud mengerti dan bermakrifah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dia kenal. Allah bukan sekadar Tuhan yang layak disembah, tapi dia tidak boleh disekutukan dengan sesuatu. Dia tidak berbentuk, dia tidak bergambaran, dia tidak di atas, tidak di bawah. Itu makrifatullah. Kalau sekadar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, tetapi dia mengenal Allah dengan bentuknya, dengan ada fizikalnya, jasmaninya, maka itu bukannya ilmu ma'rifah. Itu salah, itu sebuah kesesatan. Orang yang tidak mengerti melainkan dengan disedarkan dan diajarkan, dan orang yang tidak ada gunanya diajarkan dan juga disedarkan adalah seperti terbaginya tanah. Mana Imam Al-Ghazali nak bagi tahu tentang orang yang ada akal. Orang yang ada akal, ada jenis orang yang boleh dibimbing, boleh diajar. Asal tidak dia ketahui, lalu dibimbing, diajar, maka dia mengetahuinya. Seperti mana saya ada kawan orang Bangladesh, dia duduk kat Arab Saudi sana 16 tahun, cakap Arab fasih lah. Cuma bila kita bagi kitab, dia tak boleh baca. Bagi kita Arab, dia tak boleh baca. Cuma bila bercakap-cakap fasih, bila bagi kitab, dia tak boleh baca. Mengapa ada? Mengapa? Sebab kepandaiannya berdasarkan pengalaman, bukannya dia belajar untuk guru bahasa Arab. Dia dengar, dia sebut, dia dengar, dia sebut. Dah 16 tahun, fasih lah. Ulang yang sama. Duduk dalam kitab, tidak ada dalam kehidupan. Kadang-kadang dia ada dalam kitab, tapi tak ada dalam kehidupan. Dalam kehidupan ni yang dialog manusia, isu semasa, dia mendengar. Manakala duduk dalam tafsir, cerita tentang kiamat semua, itu kena ada pelajaran ilmu dengan ada guru. Lalu di dalam keadaan situasi semasa ni tidak ada guru itu, lalu dia tak menguasai yang itu. Dia boleh menguasai bercakap, berdialog, komunikasi, tapi bagi kitab dia tak menguasainya. Jadi maksudnya apa di sini? Orang yang ada akal belajar satu bahasa melalui apa yang dia dengar sekeliling dia.
Bahkan kalau kita sendirilah, kalau duduk negara Arab dalam masa 2 tahun dah boleh cakap Arab dah. Tetapi kalau boleh 2 tahun cakap Arab fasih, mari ajar kita tafsir, tak boleh dia. Komunikasi boleh, tapi nak baca kitab Arab yang tak ada titik, yang tak ada baris itu, dia tak mampu. Itu perbezaan. Sebab dia belajar dengan pengalaman. Berbeza orang yang memang pergi negara Arab, ambil kuliah bahasa Arab, memang study, ambil pengkhususannya, ambil ijazahnya, buat kajiannya, lalu kedua-duanya pun boleh, sehingga dia boleh mengajar kembali. Jadi Imam Ghazali nak bagi yang itu. Cuma ada orang yang diajar masih tak dapat menguasainya. Mungkin mengapa agaknya, sebab memang Allah dah pilih kita tak boleh nak menguasainya. Seperti mana contoh, kita kena belajar bahasa Mandarin, tak dapat juga, dah belajar 3 tahun contoh. Ataupun kita belajar bahasa Arab, pakcik berapa tahun dah belajar bahasa Arab? 15 tahun. Cuba baca kita Arab. Oh, tak boleh, saya komunikasi dia. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaifa haluka? Akal tak? Akal tu. Sekadar itu pakcik. Kalau begitu tak bertemu jodoh pakcik dengan Arab. Orang Arab tak mau nak sekadar begitu. Dia nak boleh bersyair-syair sikit, nyanyi-nyanyi sikit. Kalau saya pengalaman belajar dulu, orang Arab perempuan bila dia tahu orang Melayu pandai bahasa Arab, dia suka. Dia lagi suka orang asing yang tahu bahasa Arab macam dia orang Arab. Bahkan dah sampai peringkat nak kahwin dengan dia. Pasal ada yang saya kenal, guru saya kahwin dengan Arab. Bukan mudah. Dia nak orang Melayu pandai bahasa Arab, dia tak mau orang Arab tu sendiri. Mengapa agaknya? Sebab orang Melayu ni lemah lembut, muka comel-comel, lembut dia, macam tak tahu marah. Orang Arab gadah dia, bahkan kalau dia marah isteri dia ataupun marah perempuan, dia ambil kasut, dia tampar dia. Siapa perempuan nak Arab macam tu? Betul. Tapi baca-baca ni dah ketinggalan zaman, ajarin dah, saya tahu. Belajar je. Jadi kata Imam Al-Ghazali, katanya begitu. Lalu dia bagi contoh seperti mana tanah. Tengoklah akal Imam Al-Ghazali, Allah bagi sangat bijaksana. Dan nak bagi kita faham tentang keadaan akal, gharizah, kehidupan, tabiat, perangai pada akal. Lalu Imam Ghazali kata, kamu tengok pada tanah. Bahkan kita tanam biji benih, tanam, lepas tu tak naik, rupanya tak kena dengan tanahnya. Ada yang mana biji benih yang tak boleh kena dengan tanah, dia kena di atas tanah. Ada yang kena dengan air, tak boleh dengan tanah. Ada yang kena dengan tanah, tak boleh dengan air dan udara. Kerana ada yang duduk dalam tanah, ada yang duduk atas tanah. Dan Imam Al-Ghazali bagi contoh lebih kurang gitu. Ada yang terkumpul padanya air, lalu dia kuat. Seperti mana orang kalau nak tanam padi, mesti tempatnya, tanahnya memang kena ada air, lembab, basah. Kering tak jadi. Kering tak jadi. Itu contohlah. Maka dapat memancarkan beberapa mata air. Betul itu. Ada kawasan-kawasan di dalamnya, di bawahnya, adanya seperti mana air yang mengalir. Lalu bila dicangkul, lalu keluar air mata air. Itu kita sebut sebagai air telaga. Rupanya dalam tu memang ada air tanpa kita sedar. Tapi ada juga orang yang cangkul, tak ada air dalam. Sebab dia keresam. Seperti mana contoh minyak. Kalau kita di Malaysia ni semua dekat tengah laut. Kalau dekat Arab tu saya tengok semua gali minyak dekat atas tanah, atas padang pasir. Dia tak gali dekat laut. Minyak kita gali di laut, tapi jual di luar. Minyak yang kita pakai hari ni, minyak yang padang pasir Arab Saudi. Minyak kita ni pada Arab Saudi. Betul. Ada yang memerlukan kepada penggalian supaya keluar air.
ke parit-parit, dan ada pula yang tidak berguna sama sekali digali, iaitu tanah yang kering yang tidak mengandungi air. Dan yang demikian itu kerana berbeza zat tanah mengenai sifat-sifatnya. Jadi Imam Ghazali nak kaitkan ini semua pada gharizahnya akal, tabiat kehidupan, seperti mana dia kata, maka seperti itu pula lah perbezaannya jiwa dalam gharizah akal, tabiat perangai kehidupan pada akal. Itu bahasa orang yang belajar tariqat, yang memang dah masuk ke hadusan tariqat dan tasawuf. Dia bila melihat tak sama macam kita lihat. Kita lihat, kita kata apa yang boleh buat dengan tanah yang kosong macam ni, tapi mereka melihat di dalamnya itu ada air. Kata di Mekah, di madrasah sana, ada seorang pelajar, dia mimpi belakang madrasah ni dia gali-gali keluar air mata air. Dia mimpi, bagi tahu ke Syekh Mawar Ali Al-Maliki. Syekh kata, cuba kamu gali tempat kamu mimpi. Dia pergi belakang gali-gali, memang keluar air mata air. Mana bila keluar air mata air, tak memerlukan air pipe lagi, tak risau kalau air tak ada, boleh ambil air pergi dan bersih, jernih. Bagaimana mimpi dia? Jadi maksudnya gharizah ini tidak mustahil Allah bagi melalui ilham, Allah bagi melalui mimpi. Itu gharizah. Tapi dia bukan menjadi sumber hukum. Seperti mana contoh, adakah diperbolehkan seseorang menggali di belakang rumahnya untuk membuat telaga, lalu difatwakan tidak boleh, kecuali dia kena mimpi dulu. Itu kan? Oh, susahlah gitu. Adakah diperbolehkan kita solat di surau ini? Tidak boleh, melainkan kena mimpi dulu. Susah begitu. Jadi mimpi tidak menjadi sumber hukum, cuma dia ada takwil yang boleh dijadikan hikmah dan pengajaran. Berlebih kurangnya akal menurut yang dinukilkan daripada agama. Maknanya apabila dikaitkan akal di sudut pandang Islam dan syariatnya, dibuktikan oleh riwayat pada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam asalnya seorang Yahudi Nasrani di tahun kedua-duanya, sehingga dia masuk Islam pada 8 Hijrah. Dan dia tokoh, kita kata macam ulama ahli kitab. Orang tanya dia, mengapa agaknya kamu tak masuk Islam? Mula lagi kamu lihat Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Dia kata, mula-mula aku lihat Nabi Muhammad masuk Madinah, aku tengok muka dia bercahaya sangat. Dia orang Yahudi, tahu Nasrani, ahli kitab dah kita sebut, di antara orang alim. Allah bagi dia tidak Islam, tapi dia tengok muka Nabi bercahaya. Lalu dia buka kitab dia belik, memang ciri-ciri seorang Nabi sangat bercahaya. Tapi dia tak masuk Islam lagi. Dia masuk tahun yang ke-8, Abdullah bin Salam ni. Rupa-rupanya dia nak membenarkan kitab dia tu. Sebab dalam kitab tu 1/3 kisah Nabi Muhammad. Satu persatu dia tengok cara Nabi berjalan ada. Satu sampai habis. 8 tahun baru dia masuk Islam. Setelah 1/3 dan kitab dia menerangkan Nabi itu betul. Abdullah bin Salam punya ilmu. Jadi inilah riwayat dia ni. Dia tanya Rasulullah, Abdullah bin Salam, asalnya namanya Husain. Siapa namamu? Dia masuk Islam. Husain, ya Rasul, tak apalah, aku tukar namamu Abdullah. Abdullah bin Salam, asal namanya Husain. Dia tanya Nabi SAW dalam satu perbicaraan yang panjang, di mana pada akhirnya Nabi SAW menyifatkan kebesaran Arasy dan para malaikat, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, adakah engkau menjadikan sesuatu yang lebih besar daripada Arasy?
Ta'ala jawab ada akal. Memang dalam hadis Rasulullah, Nabi pernah cerita antara makhluk yang paling besar sekali Arash. Arash antara makhluk yang sangat besar. Ada malam Isra wal Mi'raj, Nabi kata Allah perlihatkan padaku Arash. Cuma Nabi tidak berada di Arash, Nabi nampak. Nabi kata sungguh-sungguh besar, sangat-sangat cantik, mempunyai beribu-ribu sudut. Satu sudut pergi ke satu sudut beribu-ribu tahun. Dan Arash itu ada begini, kata Nabi ular. Nabi bagi contoh macam tu, ujung di atas sana tu macam tu. Dan Nabi kata sangat-sangat besar, dan adanya malaikat yang junjung. Dalam satu riwayat, malaikat itu ada 8. Kalau ikut ayat Quran, Samaniyah, 8. Dia tak boleh angkat arah, terlalu berat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya malaikatku, kamu tak akan boleh ambil, mengangkatnya dengan kudrahmu, kekuatanmu sendiri. Tapi kamu boleh mengangkatnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Malaikat tu baca la haula wala quwwata illa billah, boleh angkat arah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ditanya, ya Allah, makhluk apakah yang paling besar? Adakah Arash? Jawapannya tidak, tetapi adalah akal. Di sinilah perbahasan tasawuf mengajar kita hakikat. Zahir Arash itu besar, waktunya akal. Apa agaknya? Sebab akal manusia itu boleh diisi dengan satu yang jauh lebih luas berbanding besarnya Arash. Akal manusia itu terlalu halus untuk kita bicarakan. Sebab kalau ikut zahir, akal tu di otak ke? Otak besar mana? Otak besar mana? Kalau akal itu dikaitkan pada hati, hati pun besar mana? Input dia yang boleh masuk, memori dia, itu ada kaitan dengan akal. Dan oleh kerana itulah akal yang paling besar, kata Allah. Malaikat bertanya lagi, sampai di mana batas kebesarannya? Arash itu secara zahir boleh dikatakan sudut-sudutnya beribu-ribu tahun. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, daripada bumi ini seolah-olah kaki seseorang di bumi, dia melangkah pergi ke langit yang pertama dengan jarak 500 tahun. Langit pertama nak pergi langit yang kedua 500 tahun. Begitulah sampai langit yang 7. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Maknanya baru sekadar 3,000 tahun. Cuma katanya daripada bumi nak sampai ke Arash 50,000 sana, 50,000 tahun. Maknanya kita kena tolak 50,000, tolak 3,000. Jadi langit yang ketujuh nak pergi ke Arash Allah Subhanahu Wa Taala 47,000 tahun pula. Bahkan kita nak pergi langit yang pertama pun tak pernah capai. Tak ada manusia pun pernah capai, melainkan Rasul saja, Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun jawab tidak dapat dihinggakan, maknanya tidak ada hadnya, batasnya, dengan suatu ilmu pengetahuan. Maknanya menunjukkan bahawasanya di sini ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang hamba tidak ada batas lagi, tak ada hadnya. Kalau Allah yang beri, tapi pada diri kita apa yang diberi oleh Allah dah ada pada kita, tetap ada batasnya. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala memberinya kerana istimewanya akal, maka dia boleh diisi macam-macam. Sekalipun seolah-olah tidak ada batas yang terakhir kalau Allah nak bagi kita ilmu. Sebab ilmu kembali balik pada sifat Allah yang Maha mengetahui. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita.
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tanya malaikat yang bertanya, adakah bagimu pengetahuan tentang bilangan butiran pasir? Jawaban malaikat, tidak. Seperti mana kita kalau ditanya berapanya jumlah butiran pasir di atas dunia ni, kita kata wallahu alam. Oh, terlalu halus. Berapa jumlah manusia di atas dunia ini juga wallahu alam. Walaupun manusia mengkaji sekian-sekian biliannya, itu sekadar satu kajian. Kita nak satu jawapan tepat, jawapannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Milik Allah yang mengetahuinya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman hadits qudsi, sesungguhnya aku menjadikan akal itu bermacam-macam. Maknanya gharizah tadi seperti bilangan pasir, maknanya sungguh banyak jenis-jenisnya. Kan pasir pun banyak, maka banyak jenisnya akal manusia. Sebahagian manusia ada yang diberikan sebiji daripada bilangan, yakni sebiji saja, maknanya daripada pasir tadi lah. Dan sebahagian ada yang diberikan 2 biji, ada 3 biji, ada 4 biji. Ibarat halus, makna pasir-pasir yang halus tu saja. Di antara mereka ada yang diberinya secupak, banyak sikit. Ada yang segantang, lebih banyak. Dan ada pula di antara mereka yang diberikan lebih banyak daripada itu. Makna apa di sini? Ini perumpamaan daripada Allah. Dia ada kursi. Ada yang diwakili oleh Imam Tirmizi. Cuma dia ni panjang, ini diringkaskan. Makna begini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu, kamu lihat terlebih dahulu padang pasir yang luas. Jadi aku beri perumpamaan. Aku kaitkan akal manusia dengan pemberian yang aku beri pada mereka. Ada yang mana aku ambil sebiji, sebutir daripada pasir, lalu aku campakkan ilmu tu masuk dalam akalnya. Tetapi oleh kerana dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin sebesar pasir, tetapi dia dapat memahami macam-macam. Apatah lagi kalau sekiranya akal itu sendiri diberi oleh Allah kepada seorang Nabi Rasul. Lalu mana jauh lebih sempurna. Jikalau anda bertanya mengapa beberapa golongan daripada kaum sufi mencela akal, dan apa yang difahami oleh akal? Maknanya Imam Ghazali kata, ada di kalangan orang yang mengambil jalan kehidupan bertasawuf. Dia begini, kehidupan kita ni ada 7. Terpulang kita nak memulai yang mana? Ada seseorang kehidupannya dia mulai dengan zahir dulu. Zahir dunia itu maksudnya. Ada manusia yang membina dengan batiniah dulu, akhirat. Lepas tu baru masuk dunia dia. Macam kita membina akhirat dulu sebab amalan soleh. Orang ahli dunia, hubbu dunia, dia tak minat lagi amalan soleh. Dia tak minat. Sehinggalah daripada 7 kehidupan yang boleh kita pilih, ada orang yang memilih tasawuf dulu nombor 1 bagi dia, kesufian. Dan kesufian itu seperti mana orang dulu boleh dikenal dia sebagai ulama ataupun orang yang bertasawuf dengan pakaian dia. Orang hari ini tidak kita kenal, walaupun dia ada tasawuf. Dulu-dulu disebutkan tasawuf tidak lain sebab pakaiannya daripada bulu kambing, dikenal. Kenapa kamu kata dia ada sufi? Kamu tengok saja pakaiannya dipakai. Kita ni kain daripada kain nipis yang halus, mereka daripada bulu-bulu kambing saja. Bahkan di bahagian kepala dia pun dia pakai, dia tutup daripada bulu kambing. Lalu dia bertasawuf, dia ada grup dia. Kerana kehidupan bermula mereka yang pertama itu. Ini adakah haram dalam Islam? Tidak, sebab ini bermula pada ahli sufah pada zaman Nabi. Ahli sufah inilah jadi tasawuf tadi, sufi. Tetapi walaupun mereka bermula dengan kesufian, mereka tak berakhir dengan kesufian juga. Mereka kesufian itu dah jadi darah daging, sehingga daripada pakaian bulu kambing, akhirnya mereka pun pakai baju yang nipis, yang jauh lebih selesa. Mengapa agaknya?
Mereka perlu buat perubahan. Mereka kata memanglah kami pakai baju bulu kambing, tapi bila kami berpeluh, bau kami pun macam kambing. Awal-awal Islam dulu ada sufi, ada tasawuf. Lalu bila Allah dah bagi kemurahan rezeki buat mereka pun berkunjung sana sini, dah dapat beli baju minyak atar, baju putih, dah cantik, dah wangi, peringkat. Tapi jiwa dan hati mereka berdarah daging dengan tasawuf sebab dia memulai itu. Itu pasal kita diajar jangan memulai dunia. Mengapa agaknya? Sebab bila kita ambil tasawuf, dunia tak boleh dilepasnya lagi. Sebab dia dah nombor 1, ranking nombor 1. Tak boleh. Lalu bagaimana kehidupan yang lebih berjaya untuk bertasawuf? Yang memulai akhirat dulu. Kalau sekiranya masih ada dunia, dia bina akhirat, barulah dia masuk tasawuf dulu. Bina akhirat, baru bersufi, bertasawuf. Kalau dia dunia, dia pun sufi, takkan jadi dalam kehidupan dia. Jadi Imam Al-Ghazali dikaitkan juga golongan kaum sufi yang mencela akal. Dan apa yang difahami oleh akal? Mengenai dengan celaan itu, ketahuilah bahawa sebabnya adalah kerana manusia membawa nama akal, dan apa yang difahami oleh akal itu. Maknanya juga mencela di sini kerana wujudnya khilafiyah dalam ta'arif pada akal itu sendiri. Ini tidak boleh ditolak disebabkan adanya akal yang Allah Subhanahu Wa Taala mencela akal mereka. Afala ta'qilun? Apakah kamu tak ada akal ke? Kamu tak fikir ke? Itu celaan daripada Allah. Dia ada akal tapi dicela akalnya. Dia membina dengan akal yang batil, sedangkan akal itu al-haq daripada Allah. Jadi dicela dengan pemikiran akalnya itu. Itu maksudnya, bukan secara umum akal ini seolah-olah perlu dicela. Bukan begitu. Kalau akalnya ada ma'rifatullah, maka lebih dia bersyukur daripada mencelanya. Kepada pentengkaran dan perdebatan tentang soal-soal yang bertentangan dan bermain dengan perkara-perkara yang sudah bersifat mutlak, iaitu membuat ilmu kalam, ilmu pada logik akal, itu ilmu aqidah, aqaid. Oleh kerana itu ulama-ulama kita masih khilaf, ini ilmu kalam, ini ilmu Islam atau tidak? Ya, ilmu Islam. Adakah wajib bagi semua orang mempelajarinya? Tidak ada yang diharamkan daripada mempelajari ilmu kalam. Mengapa agaknya? Sebab dia ada kaitan dengan akal. Lalu oleh kerana itu ulama tidak mengkhususkan kita belajar ilmu kalam, tapi kita sebut ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu berkaitan seperti mana sifat 20, dia lebih ringan. Ilmu kalam tak, dia lebih pada perbicaraan usul yang diperdebatkan di antara orang yang ada akal pada zaman itu. Itu yang munculnya Mu'tazilah, Syiah, Rafidah, Ahlussunnah wal Jamaah pun termasuk. Hanya saja Mu'tazilah jatuh nombor 1 pada zaman dulu sebab dia memang gula akal. Bahkan di antara ulama kita pun guru dia Mu'tazilah, antara dia Imam Abu Hanifah. Bahkan imam kita Abu Asad al-Asy'ari, imam dari Ahlussunnah wal Jamaah dulu, dia pun belajar dengan Mu'tazilah, tapi dia tak berpegang. Mengapa agaknya? Sebab bermula akal untuk fikir. Allah pun dengan akal juga. Jadi sangat bahaya. Ini cerita orang alim dulu, taraf imam, dia guna akal dia. Apatah lagi yang kita bukan sampai taraf mujtahid, orang imam itu, sehingga nak guna akal kita. Tak boleh. Kita hanya menjadi orang yang mengikut akal orang bijak, dan bukan terus mengikut akal kita. Maka kaum sufi itu tidak sanggup menetapkan dengan dalil-dalil dari mereka sendiri bahawa anda telah bersalah memberi nama itu. Seperti mana contoh orang para salafus salih, akal mereka tak sama macam akal kita. Seseorang bertanya, dia taraf imam,
Apakah dalil wujudnya Allah? Ada seorang perempuan tua tegur dia, kamu belum mengenal Allah ni. Di Imam Ar-Razi, di depannya seorang perempuan tua. Dia tanya, apakah dalil wujudnya Allah? Perempuan tua tu tegur dia, hai Imam, kamu belum mengenal Allah kerana kamu mahukan dalil. Soalannya, dalil wujud dulu ke Allah wujud memang telah ada? Mana kamu mewujudkan mana dalil wujudnya Allah, mana kamu nak memandang wujud dulu makhluk baru nak tengok Allah, sedangkan Allah memang telah wujud. Akhirnya imam tu bertaubat kepada Allah. Dia nak tanya apa wujudnya Allah, pada dalil wujudnya Allah. Sebenarnya itu orang awam. Bagi orang arif billah, tidak ada dalil wujudnya Allah kerana Allah telah wujud. Yang kena ada dalil wujudnya makhluk adalah atas penciptaan ini. Lalu Allah kata aku cipta, itu dalil. Tapi ini kalau nak dalil wujudnya Allah di sudut ma'rifatullah, ulama kata tidak memerlukan dalil sebab dia telah ada. Kalau kita kata wujudnya Allah dalilnya alam, itu orang awam. Sebab nak faham alam baru kenal Allah. Ma'rifatullah, ahli arif mengenal Allah terus daripada Allah, bukan alam. Seperti mana Sayyidina Ali ditanya, ya Ali, bagaimana kau mengenal Allah? Aku mengenal Allah daripada Allah, bukan daripada Nabi. Bukan Nabi kemudiannya. Ini betul di sudut akidah dari sunnah wal jamaah. Semua makhluk mengenal Allah daripada Allah, bukan daripada makhluk. Muqtamad. Kita sendiri kalau ditanya bagaimana kamu kenal Allah Tuhan kamu, jawab dah, Allah yang berkata demikian kepadaku. Mana dalam Quran ke? Tidak. Dalam ruhku. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhanku. Kerana cara yang demikian itu tidak terhapus begitu sahaja daripada hati kaum sufi, sesudah demikian berkembang pada mulut orang ramai, mana orang awam, dan melekat pada hati. Lalu kaum sufi itu mencela akal dan apa yang difahami oleh akal. Maksudnya gini, di kalangan ahli sufi mengenal Allah, mereka sangat kenal dengan jalan akal juga, tapi tempat mereka benar. Apa yang dalam akal mereka, dalam ma'rifatullah itu benar. Bila disebarkan, jatuh kepada orang-orang awam, mereka memahami dah, lari dah. Itu yang kaum sufi tadi mencela mereka. Kami hanya menyampaikan A, kamu dah tambah B, C, D, E. Kami sendiri menerimanya daripada jalannya para sahabat sampai pada Nabi, tidak dikurangi, tidak ditambah. Apabila kami sampaikan kepada kamu, kamu telah menokok tambahnya. Yang kami jaga, kami tidak akan mengurangi dan menambahnya. Jadi memang betul. Maka oleh kerana itulah dicela. Seperti mana contoh, dia penulis kitabnya dia tulis, dia susun, jual. Orang mengajar kitab dia, mensyarahkannya. Apa yang ditulis Syekh tadi dah lengkap syarahnya, tidak dikurangi, tidak perlu ditambah. Itu saja. Orang yang mengajarnya, dia menguranginya, menokok tambah daripada dia, bukan daripada isi kandungan kitab. Maka dia dah lari. Bila dia lari, maka syarah itu juga turut lari. Akhirnya yang orang mendengar, yang dapat ilmu, bukan daripada kitab, tapi daripada guru yang menyampaikan. Dia punya, bukan pada imam. Seperti mana contoh yang kita belajar ni satu persatu pada Imam Al-Ghazali. Cuba kalau saya baca sikit, lepas tu saya yang cakap. Yang lain saya tinggal. Maknanya seolah-olah saya tak bercakap atas Imam Al-Ghazali, saya bercakap atas saya punya. Jadi akhirnya tidak boleh dinisbahkan. Kita belajar, kita Ihya Ulumuddin, tak ada. Itu pasal jangan dikurangi, jangan ditambah. Ditambah masih dalam syarahnya. Sebab kita Ihya Ulumuddin pun ada syarah. Kitab dia dah macam ni, jilid-jilid. Dia syarah satu macam ni dah.
yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin bukan orang Arab, orang di India, tapi dalam bahasa Arab. Syarah Ihya Ulumuddin maknanya akal yang bijak boleh milih Arab, tidak mesti orang Arab. Orang di India itu tulis kitab dalam bahasa Arab, dalam bahasa Parsi, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Inggeris. Penulis dia seorang. Mufti Pakistan, Mufti India, alim betul. Sebab apa? Dia menulis kitab dalam bahasa Arab, bahasa Hindi, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Parsi. Dia seorang je. Salah satu Maulana Muhammad Zakaria akan Dahlawi yang kitab Fadhil Amal. Dia punya kepala otak dia tak macam kita lah. Menguasai. Mana boleh orang nak tulis kalau tahu sikit-sikit. Macam kita cuba tulis buku dalam bahasa Inggeris tertebal 500 muka surat. Itu tulis it, where are you, sekadar tu dia kita ulang. Paling banyak I love you, ulang je. Akhirnya orang pun tanya, nama kitabnya apa, buku yang aku tulis I love you tu je. Macam ada satu filem drama Melayu, filem lama, nangis je saya tengok kecil-kecil. Kenapa cerita filem ni nangis orang je? Hitam putih punya. Lepas tu last sekali tengok tajuk tangisan. Oh, memang kena tajuk filem. Itu tidak lain akal. Manusia fikir bila kita buat tajuk tangisan, kita penuh dengan menangis je. Tapi kita tunggu juga filem gembira, tidak ada. Melainkan keluar makin laut. Kita habiskan ini. Lalu kaum sufi itu mencela akal. Dan apa yang difahami oleh akal? Lalu akal yang dinamakan yang demikian pada mereka, maksudnya adalah sesuatu yang beralih, berubah. Kata guru saya waktu kita belajar juga kitab-kitab macam ni, dia kata Imam Al-Ghazali telah wafat, tapi dia dalam keadaan ketakutan dalam barzahnya. Mengapa agaknya? Sebab orang telah menokok tambah, mengurangi, membuang dan mensyarahkan dengan cara yang salah. Itu pasal kalau kita pergi ke Arab cara Saudi, Ihya Ulumuddin haram, kitabnya batil dan sesat. Kalau mereka mencetak sekalipun dalam kilang pencetakan, mereka dah ubah banyak, buang, kurangkan, buang. Sebab kita belajar, kita tahu kita tak boleh pakai kitab. Banyak kitab dah pusing sana, pusing sini. Banyak sebenarnya. Termasuk kita Imam Syafi'i dicetak di sana, kita syarah-syarah hadis. Itu pasal akhirnya kita mesti ada guru dan kitab, dan tak boleh dengan kitab dan kita. Kena guru juga. Sebab ada juga kitab kalau kita beli, kita belajar setebal ni sekalipun, kita baca sendiri. Dia tulis, barang siapa yang tertinggal solat tak wajib ganti, taubat saja. Padahal yang kita belajar dengan fiqah, barang siapa contoh subuh tadi tertinggal, tak cukup dengan taubat istighfar kepada Allah, kena ganti solat dia. Seseorang yang bertayamum sebab cuaca sejuk sangat, tak boleh nak pakai air, sejuk sangat, kena atas kulit, dia dah membeku. Macam mana nak wuduk? Lalu dia boleh bertayamum. Cuma bila dia mendapatkan air dan tak sejuk, wajib ganti bagi solat. Mana ganti solat bukan sekadar sebab tinggal solat, ganti solat juga sebab dah solat dengan satu solat, dengan tayamum. Tak cukup syarat. Jadi akhirnya siapa yang menerangkan, menjelaskannya? Guru. Kalau kita baca, tak wajib dah nak ganti, walaupun kita dah tinggal semalam-semalam pun tak. Jangan ulang sudahlah, ganti tak wajib. Itu kesalahan. Tapi memang ada kitabnya. Wallahu ta'ala alam. Daripada kita berhenti pada perenggan tersebut.
286. Perenggan lagi bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bila Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.